Assalamualaikum. Kami dari Kumpulan 9 akan membentangkan field visit and report of IPAM. Kami dari Kumpulan 9 terdiri dari saya sendiri, Fatih Nadiah binti Muhammad Zaidi, Zuziha binti Muhammad, Nurin Nafisa binti Khalizam, Pun Chiyung, Siti Marina binti Ahmad Tobias dan Izzat Arziani binti Rahman. Sejarah perkembangan kelapa sawit bermula dari Afrika Selatan pada tahun 1435 dibawa oleh Khadam Mosto. Benih kelapa sawit cuba ditanam di India dan Kepulauan Mauritius pada tahun 1870. Kemudiannya benih sawit ini ditanam di Taman Bertani Bogor, Indonesia pada tahun 1848 dan dibawa ke Deli, Sumatera pada tahun 1880. Kemudiannya pada tahun 1911, benih sawit ini ditanam di Rantau Panjang, Pulau Selangor sebagai tanaman hiasan. Morfologi pembiakan benih sawit. Pada tahun 1912, Jabatan Pertanian Malaysia telah menjalankan program pembiakbakaan benih sawit. Pembiakbakaan ini adalah untuk menghasilkan peningkatan dalam pasaran minyak, menghasilkan minyak yang berkualiti, tahan serangga dan penyakit, dan menggunakan ketinggian pohon untuk memudahkan proses mendapatkan buah dari pohon. Pembiakbakaan ini adalah berdasarkan pemilihan baka yang berkualiti, sepertinya buah tanera yang berasal dari gacukan baka Dura dan Fisisfera. Kedudukan ini berdasarkan pemilihan baka yang telah dikaji dan diselidiki dari tandan dan pohon yang mempunyai kualiti yang bagus. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurin Nafisa binti Ghazlizam dan nombor matrik saya 209050. Saya dari Kumpulan 8 akan membentangkan tentang potensi minyak kelapa sawit. Banyak kajian telah membuktikan bahawa minyak sawit mempunyai banyak potensinya. Antaranya, minyak sawit mengandungi banyak manfaat kesihatan seperti antioksida dan anti-kanser. Selain itu, ia juga berpotensi untuk menghasilkan produk makanan yang berkualiti tinggi seperti formulasi makanan bayi kerana minyak sawit tersebut dipercayai memiliki kandungan-kandungan penting yang mampu memberi zat dalam pembesaran anak kecil. Begitu juga dengan fenolik minyak kelapa sawit. Fenolik minyak sawit itu mempunyai penggunaan yang meluas dalam sektor kesihatan dan kesejahteraan seperti industri nutraceutical, kosmetik, dan industri makanan dan minuman. Dalam pada itu, minyak kelapa sawit ini turut kaya dengan pelbagai komponen pemakanan penambah kesihatan seperti fitonutrien. Fitonutrien ini mengandungi antioksida dan beberapa manfaat dalam pemakanan seharian kita. Di samping itu, minyak sawit juga amat unik kerana ia merupakan satu-satunya minyak sayuran yang tinggi dengan kandungan tocotrienol dan mendatangkan kesan positif dalam membantu kesihatan manusia. Sebagai contohnya, ia dapat memberi kesan kepada perlindungan kardia dan saraf semula jadi serta mampu menjaga kesihatan kulit kerana ia mempunyai ciri-ciri anti-kanser. Seterusnya, kita beralih pula ke penyakit yang berpunca daripada kelapa sawit. Terdapat beberapa jenis penyakit kelapa sawit yang sering menyerang di ladang kelapa sawit, antaranya ialah penyakit reput pakai batang ataupun basal stem rot dan penyakit reput perdu atau dikenali juga sebagai crown disease. Penyakit basal stem rot merupakan penyakit yang serius melanda Malaysia dan ianya telah dikenal pasti boleh menjejaskan industri pengeluaran minyak sawit. Selain itu, penyakit ini juga merupakan sejenis penyakit yang mudah berjangkit dan bersifat parasit pada akar dan pohon. Penyakit ini menyebabkan pucuk tidak berkembang ataupun tidak terbuka dan akhirnya menjadi perang dan mati, lalu akan berlakunya penurunan dalam pengeluaran hasil tanaman. Serangan bermula daripada pelepah tua, pelepah yang mati, lalu menjadi reput dan terkulai, membentuk seperti penutup di sekeliling batang. Semua pelepah akan mati apabila batang mula bereput. Seterusnya, penyakit dembala ataupun crown disease pula tidak diketahui puncanya. Penyelidik berpendapat ianya berpunca daripada masalah genetik ataupun faktor fisiologi. Penyakit ini mudah dikesan apabila terdapat pelepah dan daun menjadi patah di bahagian tengah mengakibatkannya berbau busuk. Tanda-tandanya adalah daun membongkok ke bawah di tengah-tengah, leaflet tidak hadir atau kecil dan kasar, gejala berasal dari daun lembing ataupun spare leaf. Kesannya pertumbuhan pokok terbantuk, kurang hasil daripada peringkat awal. Antara faktor penyebab berlakunya penyakit crown disease ini adalah pokok yang baru berkembang mengalami stres ataupun tekanan. Ia menerima kurang nutrisi dan genetik. Pada peringkat akhir serangan, pelepah dan pucuk yang patah akan membentuk seperti mahkota ataupun crown. Untuk mengelakkan perkara ini berlaku, gunakanlah anak benih tahan serangan, pemejaan yang sempurna, kebersihan ladang yang optimal. Selain itu, terdapat beberapa jenis serangga perosak yang turut
menyerang tanaman kelapa sawit. Antaranya ialah ulat bungkus. Walaupun serangga perosak ini banyak musuh semula jadi, tetapi jika serangan serius berlaku, kita boleh menggunakan racun seperti methoxymidophos. Serangga yang kedua ialah ulat buncis. Ia selalu menyerang pada bahagian hujung daun bergerigi sehingga tinggal menjadi lidi. Cara kawalannya adalah dengan menggunakan semburan racun serangga seperti Dieldrin. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum, saya Zuliha binti Muhammad, nombor Kametrik 206157. Saya ingin menyambung pembintangan ini dengan serangan perosak. Jenis serangan perosak yang pertama ialah kumbang tanduk. Nama saintifiknya Ortes rhinoceros. Kumbang ini ia akan menyerang kelapa sawit dengan memakan daun pucuk dan memakan tisu lembut yang telah menyebabkan pertumbuhan kelapa sawit terbantu. Dan yang kedua ialah anak-anak, iaitu nama saintifiknya Coptotemus formosanus. Serangan anak-anak ini tertumpu pada bahagian pangkal, batang dan akar. Kaedah kawalan yang digunakan untuk mengawal anak-anak ini ialah dengan menggunakan delta methyl chlorpyrifos. Dan kawalan kutu juga digunakan dengan mengawal paras air di tanah gambut. Dan yang ketiga ialah tipus. Serangan tipus ini pada peringkat semayan dan buah kelapa sawit yang matang. Bunga jantan kelapa sawit dan debunga juga dimakan olehnya. Kaedah kawalan yang digunakan ialah kawalan kimia dan kawalan biologi, iaitu dengan menggunakan burung hantu. Seterusnya ialah penanaman terhadap kelapa sawit. Yang pertama ialah penyediaan tanah. Kebanyakan petani akan menggunakan kawasan yang bertanah gambut kerana tanah gambut amat sesuai untuk tanaman kelapa sawit. Dan yang kedua ialah jarak penanaman. Kerana jarak penanaman ini mempengaruhi aktiviti mengambil buah sawit, memudahkan aktiviti pembersihan kawasan penanaman. Jarak yang sesuai ialah panjang 9 meter, lebar 9 meter, tinggi 9 meter. Dan yang ketiga ialah menyediakan lubang sebelum penanaman. Saiz lubang yang disyurkan ialah panjang 40 cm, lebar 40 cm dan tinggi 60 cm. Selain itu juga, dalam setiap lubang perlulah diletakkan 1/4 kg baja fosfat bagi menyuburkan bahagian akar benih kelapa sawit. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Izzat Ardhani binti Rahman dengan nombor matriks 205516 akan meneruskan pembintangan dengan teknologi. Lembaga Minyak Sawit Malaysia iaitu MPOB telah membuat penyelidikan dan memperkenalkan teknologi-teknologi baru yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualiti kelapa sawit. Berikut menunjukkan teknologi yang telah dikaji dan diperkenalkan oleh MPOB. Yang pertama adalah Sure Sawit Shell. MPOB bekerjasama dengan Orion Biosains Sdn Bhd untuk membangunkan teknologi pemprosesan DNA yang dinamakan Sure Sawit Shell. Teknologi ini berupaya untuk mengesan biji benih kelapa sawit yang mempunyai jumlah perahan yang rendah. Ia juga mampu membezakan jenis-jenis baka pokok kelapa iaitu Dura, Piscifera dan Tanera pada peringkat awal. Dengan adanya teknologi ini, ia dapat membantu pekebun kecil maupun pengusaha ladang untuk menanam pokok dari baka Tanera sahaja, di mana dengan menggunakan baka Tanera ini, ia tidak bercampur dengan baka Dura yang akan mengurangkan hasil buah kelapa sawit. Penggunaan teknologi ini juga mampu mengoptimalkan penggunaan tanah. Yang seterusnya adalah Cantas Evo. Cantas Evo merupakan satu teknologi yang telah diperkenalkan oleh MPOB bagi memudahkan aktiviti memotong buah kelapa sawit. Teknologi ini sesuai digunakan untuk memotong buah kelapa sawit pada ketinggian 5 meter. Melalui kajian yang telah dijalankan oleh MPOB, dengan penggunaan teknologi ini, ia mampu meningkatkan peratus buah kelapa sawit yang dipotong iaitu 2 kali ganda daripada hasil sebelum penggunaan teknologi ini. Dengan adanya teknologi ini, ia dapat mengurangkan bilangan pekerja buruh, khususnya bilangan pekerja asing yang berkhidmat di kawasan ladang kelapa sawit. Terakhir sekali adalah MPOB F6. MPOB turut memperkenalkan produk baja sawit yang dikenali sebagai MPOB F6. MPOB telah bekerjasama dengan Consolidated Fertilizer Corporation Sdn Bhd CFC untuk menghasilkan produk ini. MPOB F6 merupakan baja premium yang amat sesuai untuk pokok kelapa sawit. Baja ini mempunyai semua nutrien yang diperlukan oleh pokok kelapa sawit, iaitu zat nutrien NPK, Mg dan ditambah dengan boron dan nutrien mikro. Ia mempunyai keistimewaan di mana ia dapat menjimatkan kos pembajaan guna tenaga buruh dan baja ini dapat disimpan dalam tempoh yang lama. Penyimpanan yang lama membolehkan pengusaha ladang untuk menyimpan baja sebelum digunakan kembali. Sekian sahaja daripada saya. Seterusnya saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Saya Siti Marina binti Ahmad Tobias, nombor matrik 205410. Baiklah, pada hari ini saya akan meneruskan pembentangan berkaitan dengan persaingan global dan pencemaran alam sekitar.
Sebagaimana yang kita ketahui, kini negara jiran Malaysia iaitu Indonesia merupakan antara pengeluar utama minyak sawit di dunia. Hal sebegini telah menjadikan industri kelapa sawit di Malaysia kini berada di persimpangan dan berhadapan dengan risiko kehilangan kelebihan daya saing kepada pengeluar lain seperti di Amerika Selatan dan Asia. Keadaan ini bertambah buruk apabila terdapat masalah kekurangan buruh serta kos pengeluaran yang semakin meningkat saban tahun. Malaysia boleh dikatakan agak ke belakang sedikit kerana masih lagi berintensifkan tenaga kerja. Masalah penggunaan intensif buruh menjadi cabaran utama kerana kos buruh yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Masalah kekurangan tenaga buruh ini secara tidak langsung telah membawa kepada pengambilan pekerja asing. Selain itu, kemerosotan industri sawit Malaysia juga boleh dikatakan berpunca daripada minyak kacang soya. Minyak sawit dan kacang soya merupakan dua minyak yang berasaskan tumbuhan serta amat berpengaruh di dunia. Selain daripada harga kedua-dua minyak tumbuhan ini, harga minyak mentah dunia juga dikatakan turut mempengaruhi harga minyak itu sendiri. Pengeluaran minyak sawit telah mengatasi pengeluaran minyak kacang soya dan harga kedua-dua komoditi ini saling berkait kerana kedua-dua komoditi ini mempunyai ciri-ciri yang sama. Oleh kerana persaingan antara kedua-dua minyak ini amat sengit, terdapat beberapa pengeluar minyak kacang soya yang melancarkan kempen negatif terhadap minyak sawit. Kesatuan Eropah mengecam minyak kelapa sawit kerana melihat tanaman tersebut sebagai satu ancaman kepada sumber ekonomi mereka yang berasaskan minyak kacang soya. Seterusnya, pencemaran alam sekitar. Hasil perkembangan industri ini telah dikaitkan dengan penerokaan hutan secara berleluasa. Ini telah jauh mencapai kesan negatif seperti kemusnahan flora dan fauna, pencemaran air, pencemaran bau serta pencemaran udara. Masalah pencemaran bau dari kilang memproses sawit amnya sangat memberi kesan yang amat negatif kepada penduduk sekitar. Bahkan bau yang terhasil dapat dihidu dari jarak beberapa kilometer. Begitu juga dengan pelepasan asap hitam secara langsung menyebabkan berlakunya pencemaran udara selain mengeluarkan debu dan habuk yang melekit pada tingkap bumbung rumah dan juga kenderaan. Pelepasan asap dari kilang pula telah menyumbang kepada pelepasan dan peningkatan gas rumah hijau. Hal ini demikian kerana selepas beberapa tahun aktiviti penanaman sawit dilakukan, tanah gambut akan mengalami kerosakan dan akhirnya terpaksa dibakar untuk menyuburkan kembali tanah gambut. Seperti yang kita ketahui, tanah gambut menyimpan banyak karbon, menyebabkan lebih banyak kandungan gas karbon yang dilepaskan ke udara akibat daripada aktiviti pembakaran ini. Salam sejahtera semua, nama saya Pujiyo dan nomor metrik 205311 dan saya akan membentangkan anugerah dan kesimpulan. Jadi di Malaysia, terdapat rakyat Malaysia yang menerima anugerah antaranya ialah anugerah industri sawit Malaysia. Pada tahun 2003, kebun kecil sawit terbaik telah dianugerahkan kepada Pasaran Busok kerana dia berjaya menghasilkan hasil merata kapal sawit sebanyak 31.24 tan metrik per hektar di kebun sawit seluas 4.4 hektar. Seterusnya, anugerah kilang sawit terbaik dianugerahkan kepada kilang sawit Rista di Ulu Kedatung di Pahang. Mereka telah mencipta mesin cracker nut separator dan mesin ini dapat mengatasi masalah kekotoran isi rong semasa proses pengeluaran isi rong. Mesin ini dapat mengatasi masalah kekotoran kerana mesin ini mempunyai robot yang mempunyai cara-cara yang tertentu. Jadi secara kesimpulannya, kilang kelapa sawit ini memanglah memainkan peranan penting di Malaysia dan walaupun selepas 1 tahun, kilang kelapa sawit ini masih menjadi sektor yang kukuh dan membantu mempertahankan ekonomi Malaysia. Jadi R&D boleh dilakukan dengan bergerak supaya ada penemuan baharu dan dapat meningkatkan lagi ekonomi Malaysia ke tahap yang lebih tinggi. Sekian daripada saya, terima kasih.